Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati lagi dikasihi Tuan Nazir dan sekalian para pegawai serta ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru yang saya hormati dan saya kasih sekalian, tidak ketinggalan kepada ayahanda dan bonda yang saya sangat kasih sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat juga kita bersama-sama dalam kuliah, dalam siri-siri pengajian. Walaupun saya sepatutnya dijadualkan pada 30 bulan April baru ni, tetapi tak dapat nak tunaikan permintaan itu sebab pada malam tu terpaksa nak sambung pipe. Sambung pipe ni istilah masjid kami ialah nak nikah. Jadi nak nikah malam tu ada 2 orang, terpaksa. Saya tidak terpaksalah untuk mengundur kat sini sebab arahan turun mengejut. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tajuk yang diminta untuk saya bincangkan bersama dengan ayahanda bonda pada malam ini, kiranya aku pergi besok. Dah macam lagu Elicat pula. Andainya aku pergi besok. Tajuk ini besar tuan-tuan, tajuk ini berat. Walaupun kalau Elicat nyanyi itu tak ada apa-apa, rambut dia besar, langsung tak ada makna. Tetapi sebelum saya memulakan bicara saya terlebih dahulu nak minta ampun, minta maaf kepada ayah bonda, pada teman-teman, abang adik yang saya kasih sekalian. Saya ni dikategorikan budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan, kalau salah tolong betulkan. Ya tuan, ya semua insya-Allah, supaya kita dapat bersama-sama lagi selepas ini. Baik, tajuk kita sekiranya aku pergi besok. Seorang ulama yang bernama Yazid bin Ar-Raqashi yang hidup di zaman tabi'in, seorang ulama besar. Satu hari dia berkata-kata kepada dirinya di hadapan cermin. Duduk depan cermin, dia bercakap dengan diri sendiri. Dia beritahu kepada siapa? Dia beritahu kepada diri dia sendiri. Tuan-tuan rasalah apa ungkapannya. Ungkapan dia kalau dalam bahasa Melayu kasar.
Dia kata dia duduk depan cermin. Dia kata, saya ni kurang tinggi, kursi ni tinggi, jadi tergantung kaki, tak sedap. Mana ya ecasnya? Tak boleh turun lah. Yazid bin Ar-Raqashi duduk depan cermin, berdiri depan cermin. Dia bercakap dengan diri sendiri. Dia kata, celaka engkau Yazid. Celaka engkau Yazid. Siapakah yang akan sembahyangkan kau lepas ni? Dia kata, celaka engkau Yazid. Siapa yang akan solatkan kau selepas ini? Celaka engkau Yazid. Siapa yang akan berpuasa untuk engkau selepas ini? Celaka engkau Yazid. Siapa yang akan berdoa untuk engkau selepas ini? Celaka engkau Yazid. Siapa yang akan membuat amalan soleh kepada engkau selepas ini? Celaka engkau Yazid, dia kata. Siapa yang akan menangis untuk engkau selepas ini? Apa makna ungkapan Yazid Ar-Raqashi tersebut? Yazid berkata pada diri dia. Dia tak kata ke orang lain. Kita duk kata ke orang lain. Dia lupa diri dia sendiri. Maksud Yazid, celaka engkau Yazid. Siapa yang akan solatkan engkau selepas ini? Maksudnya, besok kalau dia mati, siapa nak meneruskan amal ibadat yang dia buat? Besok kalau dia mati, yang sebelum ni dia berpuasa, besok kalau dia dah mati, siapa nak meneruskan puasa itu? Besok kalau dia mati, siapa yang nak meneruskan kerja amal yang dia buat itu? Dalam keadaan bila dia mati, dia tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Terputus segala amalan kita. Sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matat ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalath." Bila mati anak Adam, kata Nabi, terputus segala amalnya melainkan 3 perkara. Apa dia 3 perkara tersebut? Amal ibadat dia, sedekah jariah dia, serta doa anak-anak yang saleh yang mendoakan akan dirinya. Apakah kita ini, tuan-tuan, ibu bapa yang saya kasih sekalian, besok kalau kita mati, apakah cukup agaknya bekalan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Agaknya salat 5 waktu kita, puasa kita, istiqamah kita puasa Isnin Khamis insya-Allah, sedekah jariah kita, apakah mampu kita nak pikul bawa depan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, ini persembahan aku untuk engkau. Allah Ta'ala tengok saya lah, okey, pas, masuk surga. Mudah segitu ke? Kalau mudahlah begitu amal ibadat kita, tuan-tuan, tak setanding dengan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak compare kita punya ibadat solat kita lah, contoh, nak compare dengan Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala dah beri jaminan Nabi itu, dia maksud Nabi itu ahli syurga. Pun begitu Nabi takut berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi jauh barangkali, nak ukuran kita dengan Nabi, kita ambil ke bawah sikit. Apakah kita sama dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Sayyidina Umar contoh. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia membahagikan kehidupan dia kepada 3 fasa. Untuk diri dia, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk rakyat dia, untuk keluarga dia. Kita bagi beberapa bahagian pula masa kita. Tuan-tuan, kita kira sendirilah kita tahu kita tahu kita. Siapa nak teruskan ibadat puasa kita kalau kita mati besok? Apakah kita yakin apabila kita mati besok,
Anak-anak akan angkat tangan, Rabbighfirli, ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya, Allahumma ighfir lahu, ke paling tidak doa-doa itu. Dalam suasana masyarakat hari ini, tuan-tuan, kalaulah kita nak harapkan anak nak mendoakan mak ayah, masjid ni pun tak penuh, di mana-mana pun lompong. Di mana anak muda? Di mana anak muda kita? Di mana generasi kita? Yang ada depan saya ni saluran 1, saluran 2. Mana pergi saluran 3, saluran 4? Kadang-kadang yang duduk saluran 2 pun huru-hara, yang duduk saluran 1 pun haru biru. Tuan-tuan, saya tadi daripada rumah pukul 5.30, tuan. Saya takut jalan jam, hujan-hujan. Saya duduk Seri Kembangan, tuan. Saya tadi potong ikut masuk Putrajaya, masuk highway baru tu, keluar keluar jalan Tun Razak, masuk dalam, memang jam juga. Pukul 7.05 saya sampai. Sampai ke tempat parking tadi pukul 7.10. Kebetulan tadi saya tengok tengah jalan, tengok, oh ada point, saya nak ceramah malam ni. Saya masuk aja highway, turun dari highway, masuk jalan Tun Razak, depan RHB Bank tu, depan bangunan Wisma RHB tu, ada satu motor potong saya tu. Motor tu duduk belakang ni awek lah, pakai skirt, pakai stokin warna hitam. Saya ingatkan yang bawa itu mungkin couple dia lah, pakai balak dia, power dia kan. Bila ke depan sikit tu motor, kita tengok tak, pakcik, tuan-tuan, pakcik, tuan-tuan, ranggutnya putih. Saya intai lagi kok Melayu, kok Cina kan. Intai tengok, Melayu, nampak gaya macam Melayu. Lelaki Melayu lah tu. Saya bukan Melayu, tuan-tuan, saya orang Banjar. Saya kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya sangka baiklah. Tuan-tuan bayang, kalau yang duduk belakang tu isterinya apa khabar? Tak ada harapan. Kalau anaknya pun tak ada harapan. Kalau anak akulah pakai itu, lama aku sepak lama dah. Dia boleh pikul, gendong, kelalah itu anak dara dia lah. Katalah anak dara dia, kita sangka baik, anak dara dia. Tak pun cucu dia. Gamak tuan-tuan nak pergi ambil, janggut dah putih dah. Tu saya kata, kalau saya sepak lama dah. Ni kena harap kita nak doa. Bila kita mati besok, tuan-tuan, saya insya-Allah dalam pengalaman hampir 10 tahun bersama dengan masyarakat, saya dah jumpa pelbagai watak dalam masyarakat, yang mana kalau kita mati pun dia tak tahu nak urus kita, tuan-tuan. Tak tahu nak urus kita. Saya sudah sebut di sini baru ni, saya dulu 3 kes yang saya dah jumpa, yang saya lihat sendiri, yang saya hadapi sendiri, yang saya tangani sendiri. Satu kes, jarak rumah dia dengan masjid hampir 500 meter je. 500 meter jauh mana tak? Sini ke Simpang Zoo tu lebih kurang lah, ataupun dekat lagi. Ayah dia meninggal pukul 8 malam. Dia hubungi saya pukul 11 malam. Saya tak tahu period time tu dia buat apa. Dah, kita bukan nak kita dihubungi, tak. Kau buat kau lagi bagus, tak payah cari kita, tak apa. Anak dia bincang-bincang tu, dia nak minta bawa jenazah tu balik ke Pahang pagi pukul 5. Habis semua disusahkan. Bila sahabat saya deal, dia kata, buat apa nak tunggu pukul 5 pagi esok? Perjalanan yang bawa van jenazah tu kebanyakannya semua bekerja kan, semua bekerja. Dia tak jalan malam dia juga. Okey, deal pukul 12 malam. Jadi pukul 11 lebih tu kami pergi rumah dia. Saya beberapa barang pergi, sahabat buka, saya buka mayat dia, tengok apa pun tak buat lagi, tak proses lagi. Apa maksud tak proses? Dia duk mengerekod. Boleh, betul mengerekod gitulah. Mata duk terbiak gitulah, mulut duk nganggung gitulah. Yang saya sonok tu, yang hubungi saya anak itu, pakai seluar pendek je. Langsung dia tak prihatin tu, yang meninggal
bukan bapa aku. Seperti ini watak dalam masyarakat kita, tuan. Tak bawa apa. Apakah kita nak besok kalau kita mati, anak-anak tak tahu nak buat apa dengan kita? Kaki dia terkangkang begitu, tak diusik. Saya kata tak usik apa, tak najis, duk berlumur dengan najis lagi, tak dibuat apa pun. Saya kata ini anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Cemerlang anak. Anak ada 7, tuan. 7 orang. Hanya seorang tak sampai lagi daripada Melaka malam tu. Jadi semua sampai dah. 7 katanya sampai tu 6 kali 2 12 orang. Yang kira anak campur anak menantu, cucu cicit tak kira lagi. Bangang habis ke semua. Ni tak hebat, tuan. Dah baring okey. Kira-kira bulan 12 tahun lepas atau bulan 11 tahun lepas, rumah dia dengan jarak masjid kami juga lebih kurang 500 ke 700 meter. Tak jauh. Laungan azan tu dengar. Ayah dia meninggal pukul 7 pagi lebih, pukul 8 pagi begitulah. Meninggal di atas kerusi. Macam ni, saya duduk ni, meninggal. Dia kata dia cari Ustaz Reza tak jumpa-jumpa. Kau cari aku kat mana? Telefon lah. Hampir pukul 12 tengah hari baru jumpa telefon saya. Kalau dia pergi kat masjid, dekat luar tu notis board tu kan, semua dah ada. Kalau berlaku kematian nak hubungi siapa, dah ada tu. Kita pun tak minta dihubungi. Kok engkau lah pandai engkau. Yang saya paling marah, dia kata kami cari masjid tak jumpa Ustaz, tak tahu kat mana masjid. Alangkah kurang ajarnya hidup. Padahal masjid kami, Masjid Al-Muttaqin Taman Ikwin tu ada 21 penanda arah, penunjuk arah ke masjid. 21. Tu tak tahu apa. Saya nampak tadi ada 2 je saya nampak sini. 2-3 saya nampak. Kami ada 21. Masuk saja zon Bandar Putra Permai Seri Kembangan tu, ke mana arah pun dia akan tunjuk. Daripada Putrajaya pun, daripada highway LDP Puchong pun dah nampak dah. Masjid Muttaqin. Dia boleh jawab, kami tak tahu masjid ke mana Ustaz. Padahal depan rumah dia tu ada satu surau. Surau tu aktif, surau tu buat sembahyang Jumaat. Kalau tak telefon saya pun tak apa, pergilah jumpa tu imam sebelah. Minta, dia mesti tahu saluran mana dia nak tunjuk. Last kami pergi, masa tu saya berada di Subang Jaya. Nak Ustaz juga, okey? Dia kata saya lewat sikit sampai. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku? Saya sampai di rumah dia pukul 1 lebih kurang gitu. Saya tak ke masjid, saya terus pergi rumah dia. Ayah dia tadi mati atas kursi, duduk situ lah. Duduk situ sampai kami sampai, tanpa dibuat apa-apa, tanpa diurus sebaiknya. Sebab tu, andainya kita besok mati, apakah ahli waris kita mampu nak menguruskan kita sebaiknya? Itu tak ni contoh yang saya bawa, yang saya melihat, yang saya hadapi. Sementara lagi amal ibadat tak tahulah. Itu kita sendiri-sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tunjuk depan kita sekarang. Baik itu dalam minggu lepas, 2 minggu lepas, Pak Nik, mana Pak Nik? Saya tak nampak Pak Nik mana ni. Dia cerita dengan saya, beritahu saya, Ustaz, kalau boleh kuliah sentuh bab ni. Bagaimana kita nak uruskan sesuatu kematian? Kalau kita ni mati, tuan-tuan, alhamdulillah Masjid As-Sabirin di antara masjid yang aktif. Saya diberitahukan ada brigade. Saya difahamkan di sini ada satu brigade, ada satu gerak khas yang bersedia menguruskan jenazah masyarakat di sini. Tahniah. Tetapi apakah itu mampu mendidik masyarakat kita? Soalnya, kita menyenangkan dia tanpa kita mendidik. Saya dah pesan dalam kursus baru ni, saya kata saya dah lama tak mandikan mayat, tuan-tuan. Dah lama tak mandikan mayat. Walaupun berhadapan dengan mayat tu hampir setiap bulan. Saya tidak mandikan mayat lagi. Saya datang monitor je. Sebab tu saya minta pegawai di sini, tuan-tuan, ayah bonda, kita buat contoh. Supaya nanti masyarakat kita terdidik, secara langsung terdidik. Secara langsung terdidik.
Tuan-tuan bayang, di saat ayah dia meninggal atau kerusi empuk begini, malaikat Israel ambil roh dia. Si anak tak mampu nak berbuat apa-apa selepas kematiannya. Tak ada akal si anak nak angkat ayah, baringkan ayah. Tak. Tengah hari itu datanglah, lepas tu ramailah anak waris-waris datang semua. Yang datang paling kecil pun mata belalang, saya tengok. Saya pakai mata semut je, besar. Baju ada lambang satu. Tak ada apa. Sahabat saya menangis. Dia yang menangis, anak-anak tak menangis. Kami datang mengalir air mata. Kesian. Anak nangis juga, tapi menangis bodoh gitu kan. Tak tahu nak buat apa. Bahagiakah kita, tuan-tuan? Bahagia tak kita agak? Baik, malam ni saya cuba nak kongsi dengan tuan-tuan dalam tempoh yang ringkas ini, bagaimana kita nak menghadapi situasi ini, supaya anak-anak besok tahu nak buat. Balik nanti tuan wasiat dengan anak, besok kalau ayah mati, kalau ibu mati, hang kena buat macam ni, hang kena buat macam ni, hang kena buat macam ni. Wasiat siap. Pasal apa? Bimbang jadi macam tadi. Bimbang jadi macam tadi, tuan. Apa akhlak? Kalau kita ini memang mengaku beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah bermazhab Asy-Syafi'i, tuan-tuan buka dalam kitab fiqh, dalam mana-mana kitab fiqh Syafi'i, mana-mana ulama Syafi'iyah membahaskan, menceritakan adab ataupun urusan-urusan yang kita nak kena buat bila berlakunya kematian. Kematian memang tak boleh dihalang, wajib semua akan mati. Kita pun akan mati. Bila-bila, bermula dari sekarang tak tahu. Ambil mayat tadi, angkatkan dia, letak di tempat yang tinggi. Apa maksud tempat yang tinggi? Kalau atas lantai itu berlapislah dia dengan tilam atau sebagainya. Tapi saya mencadangkan lebih baik letak di atas katil bujang tu. Katil bujang. Tak situ. Kalau dalam Muqtamad Asy-Syafi'i, dia mengatakan adalah dibaringkan mayat itu, dibaringkan mayat itu mengarah ke arah kiblat, sunat ikut. Okey. Kalau rumah sempit sebagainya, buat ikut dan tak apa. Apa yang tuan-tuan nak kena buat? Yang ramai orang tak buat. Tuan-tuan, kita kena buka pakaian dia. Buka pakaian dia luar dan dalam. Buka pakaian untuk apa? Satu, istinjakkan dia. Sebab ketika mana roh keluar tadi, ketika dia bertarung dengan sakaratul maut, pada ketika itu sakaratul maut ni, ingat, kena macam gigit semut. Apakah? Nabi SAW pun bila berhadapan dengan sakaratul maut, Nabi SAW berpeluh, dahi dia berkerut-kerut, berpeluh-peluh, sehingga tangan dia pun mengenggam kesakitan. Nabi pandang kepada Jibril, sakitnya mati ini Jibril. Malaikat Jibril tidak sanggup nak tengok wajah Nabi. Malaikat Jibril berpaling daripada Nabi SAW. Nabi tanya Jibril, sampai hati hang paling muka pada aku dah? Apa kata Jibril? Aku tidak sanggup melihat kekasih Allah dalam keadaan sakit sebelah muka. Sakit. Ini kan kita. Jadi barangkali jenazah tadi mungkin terberak atau terkencing sedikit sebanyak, kita kena bersihkan lah. Sebab tu saya kata ramai orang tak buat ni. Siapa yang nak bersihkan? Siapa? Pasangannya lah. Janganlah panggil Tok Imam bersihkan. Ni tunggu Tok Imam. Imam lah buat, kami tak pandai. Dah kalau tak pandai, bila nak pandai? Tok Imam pun baik buat juga. Habis kampung tak pandai. Tok Imam seorang je pandai. Tu tak betul. Suruh dia buat. Pasangannya dan anak-anaknya buatlah. Lihat keadaan. Kalau nak tengok, kalau nak cepat nak lambat tu, istinjakkan dulu, bersihkan dia. Bersihkan mayat itu.
Orang yang biasa dengan mayat, dia akan tahu. Dia akan dapat beza, dapat tahu bahawa itu adalah mayat. Satunya ialah bau. Orang mati ni dia ada satu bau yang itu menunjukkan bau mayat. Saya tak boleh tunjuk tentang bau tu macam mana, sebab tak ada mayat kat sini. Dia memang bau tu, pasal bau itu dia sinonim. Dia apa, serasi dengan najis yang keluar tadi, angin dan sebagainya. Sebabnya roh tak ada, jasad dah mati, dia ada keluar satu bau. Memang itu adalah bau mayat. Saya memang cam sangat. Bau mayat itu. Istinjakkan. Buka pakaian dulu. Sebabnya saya suruh buka pakaian ni memang disunatkan. Buka pakaian. Satu ketika di satu tempat, di sebuah masjid, ketika mandi mayat tu, mayat tengah diproses, sedang dimandikan, saya sampai. Saya tidak berhasrat untuk mandikan mayat, tak, sebab saya tu datang menziarah. Jadi bila saya sampai, kawan-kawan bawa saya masuk biliknya mayat. Tengok bagaimana mayat tu diurus. Sampai masuk dalam, belum mandi lagi. Mayat tu masih lagi, sekujur mayat tu masih lagi di tempat mandi tu. Masuk tukang mandi mayat, tukang mandi tu tak kenal saya. Dia tengokkan. Saya ni siapa sebenarnya? Tuan-tuan, saya adalah salah seorang daripada ahli panel pengurusan jenazah negeri Selangor yang sekarang ni kami di JAIS sedang membuat beberapa slivers untuk dibincang, untuk dibawa kepada semua masjid-masjid dalam negeri Selangor, untuk kita cuba selaraskan beberapa perkara yang menjadi khilaf di kalangan kita. Bila kami masuk masjid, saya masuk tengok tukang mandi tadi dengan lagak dia lah. Dia keluar gunting. Kawan ni orang muda tuan, sekitar 40, dia kurang 40 lah, 40. Mati sakit jantung. Orang muda sekarang ramai sakit jantung. Saya ingat kalau purata, kalau saya boleh bagi dalam skala 10, yang saya mandikan sakit jantung lebih kurang 7 orang. 3 sakit tua atau sebagainya. Orang muda sakit jantung ramai mati. Jangan ingat orang seluruhan 1 yang jantung tak, yang seluruhan 3 banyak sakit jantung mati. Sebab dia serangan jantung terus meledak, meninggal. Terus meninggal gitu je. Kalau kita nak beri tanda sakit jantung ni, kita be careful, hati-hati kita. Tapi orang muda ni kadang-kadang dia terus serang, dia attack, terus collapse, terus meninggal. Tu banyak yang saya jumpa. Saya nak tahu tanda orang sakit jantung mati kerana jantung ni, saya tengok belakang ni. Di belakang belah dada ni dan sebelah sini, pembuluh darah dia kan pecah, jadi darah tu keluar ikut melalui ruang roma tu. Putih-putih hitam itu di antara tanda orang tu jantung. Kalau doktor tak cakap pun aku tahu dia jantung. Dah lama lah tengok. Baik. Kawan ni pakai seluar jeans, pakai t-shirt, meninggal. Tak, dia dah kata macam mana, dah mati, tak siapa nak uruskan dia. Lepas tu tukang mandi ni pun, saya tengok apa dia nak buat. Dia ambil gunting, seluar kawan kanan. Saya diam lagi, saya tengokkan dia. Saya tengok sampai sudah, apa dia nak buat. Dia gunting seluar daripada pinggang ke bawah, serap bawah, belah kiri serap, dikeluarkan tu seluar dengan susu dalam hari. Tuan bayang, yang mandikan kita orang yang macam ni, yang tidak menjaga akhlak. Saya ada ke tu? Saya tengok kan, dia tengok saya ni kan, orang Jawa cakap ni pakai tu macam deh-deh je, pakai simple je, tak tunjuklah kita ni ustaz. Diam, tengok kan, apa nak buat. Dia siap dikoyakkan seluar tu dengan susu dalam tadi. Di tongkat tangan togel, dengan togel pada hidup sebagai seekor. Ada lagi situ togelnya. Baju tu saya ingatkan kot nak buka elok kan. Tak, siap juga ke kanan. Saya kata dia ni khianat kepada harta pusaka tau. Khianat kepada harta pusaka orang tu.